Perjalanan sejauh 29 km dari Bandar Kuantan mengambil masa 40 minit. The Streets mengembara ke Pekan Sungai Lembing. Suatu ketika dulu dikenali sebagai El Dorado Timur, pekan ni antara bandar yang terkaya dengan hasil pribumi. Kini hanya tinggal sejarah lama, namun begitu, sehingga ke hari ini Sungai Lembing tetap menjadi sebutan. Pahang Darul Makmur, negeri yang terbesar di semenanjung Malaysia. Jadi satu episod memang tak cukup lah kan? Untuk episod kali ini, kita akan mengembara ke kawasan-kawasan lain di dalam Pahang. Contohnya, Sungai Lembing. Ada apa kat Sungai Lembing ni? Jom teruskan pengembaraan bersama saya, Cik Razali, dalam rancangan The Streets Tanah Airku. Pembukaan Muzium Sungai Lembing sedikit sebanyak mampu mengembalikan semula nostalgia silam yang dipenuhi dengan pelbagai kisah suka duka. Muzium ni mengumpul semula artifak-artifak bersejarah berkaitan industri pelombongan timah di pekan itu yang sebelum ini terbiar begitu saja. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Selamat datang, Cik. Terima kasih. Okay, jadi bersama saya sekarang ni adalah Datuk Ishak Mukhtar, GM ataupun pengurus besar Tourism Pahang. Boleh tak Datuk cerita sikit pasal sedikit sebanyak kawasan-kawasan lain selain Ya, daripada bandar Sungai Lembing ini merupakan bandar yang bersejarah lah. Dan dibuka lebih 100 tahun yang lepas. Wow. Dan pada masa ini kita sudah ada satu muzium pelombongan Sungai Lembing yang kita ada sekarang. Industri pelombongan di Sungai Lembing dibangunkan pada tahun 1886 oleh Mr. William Fraser, mewakili syarikat The Pahang Mining Company Limited yang berpusat di London. 2 tahun kemudian, syarikat itu telah menukarkan namanya kepada The Pahang Corporation Limited ataupun PCL kerana masalah kewangan. dalam Pahang ni kan, dalam dia menuju ke arah pemodenan tu, Ya. sejarah dia tetap dia dijulang juga sejarah dia. Ya. Warisan dan budaya juga tidak dilupakan. Ya. Kan? Dia merupakan salah satu lombong yang terbesar di dunia pada satu masa dulu. Kita tak tahu kan. Ya. Yang itu yang kita ingin tunjukkan kepada pelancong-pelancong yang datang ke Sungai Lembing lah. Ini semua informasi kita akan tahu nantilah. Inilah dia, sekarang ni kita berada dalam Muzium Sungai Lembing. Muzium. Jadi semua sejarah pelombongan di sini ada kat dalam ni. Ya. Antara artifak yang dipamerkan di muzium ini termasuk lokomotif, alat-alat melombong, pakaian, dokumen dan sebagainya. Bagi saya lah Datuk kan, cara yang terbaik untuk kita mengenali sejarah ataupun menyelami sejarah tu kalau kita mengalami sendiri. Maknanya kalau kita masuk sendiri ke dalam terowong tu. Kan? Betul, Semua Cik. ni kan. Betul. Jadi saya harap selepas ni Cik akan masuk ke Lombok dan akan merasakan mengalami menaiki lokomotif sepanjang 400 meter dan dapat melihat bagaimana keadaan lombong yang baik pulih untuk pelawat-pelawat datang melihat sendiri dan merasakan seperti mana Cik cakap. Betul ya? Lain kalau kita baca pasal sejarah Baca pelombongan, saja kita lain. baca. Jadi ini kita rasakan sendiri. Bagaimana suasana udara di dalamnya dan bagaimana rupa. Dingin ke Ya. apa kan. Ya. Terima kasih banyak Tok Terima kasih. InsyaAllah. Rezeki kita jumpa lagi. InsyaAllah. Okey, terima kasih Tok. Assalamualaikum. Hasil daripada biji timah di Sungai Lembing diungkap sebagai penyelamat mahkota Ratu England yang mana ketika itu Britain mengalami kemerosotan ekonomi yang agak serius. Bang, saya tanya bang. Kat sini ada kerja kosong tak bang? Mana? Sana? Naik kereta api? Ya betul bang. Sana? Okey, jom. Pada tahun 1986 menyaksikan berakhirnya zaman kegemilangan Sungai Lembing. Dan kini, lombong biji timah Sungai Lembing hanyalah tinggal kenangan dan sejarah. Inilah kereta api dia. Jom, kita jumpa member seorang kat sini. Yesfu, sihat Assalamualaikum, apa khabar? Salam sihat. Sihat. Macam
macam mana kita punya permulaan kita punya journey nak masuk dalam terowong ni? Masuk kat dalam, panjang dia 600 meter. Okey, tapi kita akan pakaikan tram ni cuma 100 meter. 100 meter. Lepas tu kita akan explore jalan 500 meter kat dalam. Okey, jom kita mulakan. So macam ni memang ni gerak ni. Ni gerak ni. Ni jalan ni. Jalan. So kita naik jalan ni. Jom kita jalan. Teruskan perjalanan kita. Jom kita masuk ke terowong. Ahmad Nesfu. Jalan. Gurau main-main je. Wow, memang bergerak lah. Inilah dia boleh dikatakan macam lokomotif lah juga kan. Tapi lokomotif pakai steam engine. Ini klasik ni. Nampak ni, saya dibawa menaiki rel kereta api dan lokomotif yang digunakan untuk membawa BJ dari terowong ke bangunan kilang yang masih kelihatan sehingga hari ini. Pak, katanya kita akan ambil kereta api ni sejauh 100 meter sahaja. Lepas tu, kita kena jalan kaki lah. Kalau dulu-dulu, mungkin dia akan naik sampai jauh ke dalam. Sekarang ni dia bagi kita pengalaman sikit je. Okey, dah sampai dah. Memanglah dia bagi pendek je perjalanan dia, tapi dia tetap bagi kita pengalaman macam mana orang-orang dulu nak masuk rombong tu. Dia naik kereta api ni. Betul kan semua jadi inilah dia permulaan kita punya laluan kerokaan terowong ni. Terowong. Okey, sekarang ni kita masuk sekarang ni salah satu terowong nama dia Tai Petong. Tak betul. Tu Bukit Pak British dah bagi nama macam tu lah. Okey, Tai Petong ni terdapat di bawah kita ni terdapat 13 tingkat. 13 tingkat kat bawah kita ni. Ni cuma salah satu laluan-laluan kereta api je. Ini tingkat atas tak ada apa lagi ni. Ni dapat. kira macam luar masuk baru ni. Untuk laluan masuk untuk orang keluarkan BJ Timah semua. Kini, Sungai Lembing makin dikenali sebagai tempat pelancongan. Bekas tapak lombong BJ Timah menjadi sumber tarikan utama bagi penduduk setempat dan juga pelancong dari luar negara. Di situ, kita boleh merasai pengalaman berada di dalam terowong sempit yang pernah satu ketika dulu menjadi sumber rezeki bagi penduduk Sungai Lembing. Lombong BJ Timah Sungai Lembing mempunyai kedalaman sedalam 610 sehingga 700 meter. Ketinggiannya adalah dari 12 kaki sehingga 200 kaki. Jadi panjang keseluruhan terowong ni 322 km. Maknanya jumlah keseluruhan terowong dalam ni jumlah semua campur-campur. 322 meter. Kilometer. Kilometer. Lah bukannya maksudnya dia terus macam tu lah. Maknanya dia berlengkar-lengkar ke apa ke, bertingkat ke. Jumlah panjang itu 322 km. Bayangkan. Betapa besarnya ruang galian BJ Timah kat bawah kita ni kan. Ni kita jalan kat tingkat atas ni, bawah dia tak boleh masuk dah sebab dah penuhi dengan air. Teknik pelombongan yang digunakan untuk mengorek terowong ni amat unik dan dikatakan yang terdalam di dunia sehingga mencecah 2,300 kaki ke perut bumi. Cuba bayangkan, tiada peralatan moden yang digunakan. Pelombong menggali lombong secara manual dan bantuan bahan letupan. Dahsyat kan? Apa cerita di sebalik lubang sejuta ni? Okey, lubang sejuta ni kisah ada pada tahun 1986. Lombong ni dah tutup semua. Pada tahun 1987 tu 20 orang pekerja tu telah masuk mencuri dalam ni. Jadi kebiasaannya laluan kita laluan kedua tu kebiasaannya depan sana tu dah ada runtuh, dah ada air semua. Jadi semua laluan ni saja yang tak ada air. Kalau ada pun atas ni je lah, tapi tak berapa banyak, kalau lalu pun boleh. Jadi dulu dah akan ambil dekat sini saja RM1,000,000. Ya kan? Sebab jadi sebesar macam ni dia orang dah pakai bom. Tapi dia tak tembus keluar lah. Tapi ni baru kat tingkat atas ni dah ada banyak lagi. Mak ni mana bawah dia lagi banyak. Bawah lagi banyak. Wow, bayangkan orang boleh datang secara haram nak ambil kutip nilai timah yang dapat tu yang dijual tu RM1,000,000. Ini itulah dia sedikit sebanyak sejarah pasal lumbung BJ Timah yang terbesar di Malaysia pada satu ketika dulu. Terima kasihlah Nesfu sebab bawa kita jalan-jalan, bagi sedikit penerangan. Dapat apa orang cakap, pengalaman jalan sendiri dalam sejarah. Jadi pada anda semua kalau sampai dekat Sungai Lembing ni pastikan singgah di Museum Sungai Lembing dan datang ke Lombong BJ Timah. Memang pengalaman dia kita akan ingat sampai bila-bila. Okey, terima kasih Nesfu Sampai sini saja, kita jumpa lagi di lain hari. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Jumpa lagi. Berada di Sungai Lembing ni seperti kita berada di zaman silam. Bangunan kayu usang berdindingkan zinc yang ditinggalkan mengembalikan nostalgia lama. Hanya yang ada ialah tinggalan bangunan dan rumah kayu lama. Mengembara ke pekan ni satu pengalaman yang cukup bermakna buat saya.
Teluk Cempedak sememangnya terkenal di kalangan pengunjung negeri-negeri pantai timur, terutamanya Kuantan, Terengganu dan Kelantan. Pantainya yang indah, cantik dan berpasir putih itulah menjadi tarikan utama untuk pengunjung bersia-sia, berkelah dan mandi laut. Inilah dia PTC ataupun Pantai Teluk Cempedak. Bagi orang yang duduk kat Kuantan ni ataupun orang yang datang melawat Kuantan ni, ni ada aktiviti petang dia kan. Beriadah, berkelah, nampak tu macam-macam jenis manusia dia kat sini, bukan je pantai. Atas ni pun ada macam bazar-bazar, ada kedai-kedai. Sempoi lah. Pantai Teluk Cempedak ni terletak hanya kira-kira 5 km je dari bandar Kuantan. Ni dia bagi satu ni ada nama dia street workout, ada yang kadang-kadang dia tengok parkour ke apa kan. Jadi kalau nak praktis tu, lepas yang ni dulu jangan lompat bangunan tu jatuh orang. Bahaya. Tu belanja je, tunjuk sikit. Ni first kali training dia apa sebenarnya bagi yang minat? Banyak first kali kena buat body weight lah. Apa body kena kuat tangan pun kena kuat kan. Push up, pull up. Kau nak start kat rumah pun boleh ke? Push up, pull up, sit up apa semua lah pada atas ni kan. Pantai Teluk Cempedak juga tempat mencari rezeki oleh orang-orang tertentu dengan pelbagai cara. Ada yang menjual pelbagai barangan cenderahati, ada juga yang melukis dengan pelbagai aksi. Yang bermain muzik pun ada. Kau dah penat mandi laut tu, dah siap-siap nak keringkan badan, nak jalan-jalan. Nampak belakang dia ada je bazar dia macam downtown sikit kan. Antara sebab saya gemar ke Pantai Teluk Cempedak ialah suasananya yang sentiasa hidup dengan pelbagai aksi oleh para pengunjungnya. Saya sibuk petang dia, jadi suasana ni akan teruskan sampai ke malam lah. Dia datang malam, suasana dia lain pula. Mengunjungi pelbagai lokasi dengan kepelbagaian suasana sedikit sebanyak dapat menghilangkan tekanan kita. Dan kalau kita masih belum berkemampuan untuk ke tempat yang jauh nun di luar negara sana, negara kita kaya dengan tempat-tempat yang menarik untuk kita sama-sama kunjungi. Kalau dah penat santai-santai berjalan-jalan kat tepi pantai tu, inilah dia. Satu kafe yang ramai orang recommend saya datang, White Tree Cafe. So, dekat atas ni, tempat pun saya tinggi boleh pemandangan dia nampak. Suasana romantik di Cafe 3 Under ni memang perfect untuk anda lepak sambil makan petang. Pemandangan suasana senja Teluk Cempedak, alunan muzik kontemporari dan angin petang yang sejuk antara tarikan utama pengunjung Teluk Cempedak datang ke sini. Alang dah sampai sini, lepak dulu, minum petang lah. Saya pun ada member seorang kat sini. Khairul, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairul ni dia restoran manager lah kat sini. Jadi cuba cerita sikit pasal White Tree ni, White Tree Under ni. Okey, White Tree ni asalnya kita berniaga di bawah pokok. Berniaga di bawah pokok. Kita asal tu sebab di bawah pokok ni dampak perkembangan bisnes tu berkembang dan feedback daripada customer positif dengan makanan yang kita buat. Itu yang kita come out, kita buat satu building. Itu yang come out with this building. Itu yang dapat macam ni. Itu yang dapat macam Tak ni. bila ni dah isytiharkan sebagai tempat ni? Tahun 2009 dan kita mula atas ni pada 2011. Jadi kata atas ni yang menarik ni. Kalau duduk kat atas ni, suasana dia ialah elevated, tinggi sikit dari orang lain. Kita dapat tengok. Lepas tu laut kat belakang sana pantai, angin ni pun best sikit. Ini kita punya one of the signature dish lah. It's the cucu bilis. Cucu bilis. Wow. Silakan. Ini memang makanan petang. Ingat tu kalau sampai kat kawasan pantai Teluk Cempedak ni, White Tree. Mustahil kita tak nampak ni. Masuk-masuk je kalau nampak ni, betul-betul nampak kat atas ni. Atas NW yang apa? Subway. Sempoi. Tak? Saya meneruskan pengembaraan ke Pulau Keladi, sebuah daerah komersial terkenal dengan Tenun Pahang Diraja. Biarpun Tenun Pahang Diraja semakin terkenal di seluruh negara, namun masih ramai dalam kalangan generasi muda yang kurang tahu asal-usul fabrik eksklusif ni. Sedangkan fabrik Tenun Pahang Diraja ni banyak digayakan pada majlis rasmi dan keramaian yang lain. Okay, dekat Pulau Keladi ni memang famous lah dengan hasil tenun ni kan, atau lebih dikenali dengan Tenun Pahang Diraja. Macam sekarang ni saya berada dekat perniagaan sutra Pulau Keladi. Kat sini kita boleh tengok, nampak belakang ni ada orang tengah buat kan. Kita boleh tengoklah proses daripada mula sampailah habis. Ini Abang Faizal tengah sibuk menenun kat sini.
Yana pun tengah sibuk agak menenun kat sini Yana. Yana ni dah ke peringkat ke berapa ni kau nak cakap daripada segi tenunan dia ni? Yang ni. Dah nak habis ke penghujung ke permulaan ke? Yang ni dah penghujung. Dah penghujung lah. Berapa lama nak siap daripada kosong sampai siap? Kalau daripada basic kosong, Daripada benang ambil masa putih. dalam sebulan. Basic untuk menenun kita akan ambil masa dalam 5 hari. Lebih menarik, tenun pahang diraja masih dihasilkan mengikut kaedah tradisional dengan mengekalkan kehalusan fabriknya sesuai bagi mereka yang bersifat teliti. Malah, penghasilannya yang dilakukan secara tradisional mendapat pujian serta perhatian para penggemar seni tekstil tradisi dari dalam mahupun luar negara. Nampak ni, dah macam pro kan. Tapi sebelum kita cuba ni Yana, nak tanya dulu. Kenapa dekat Pulau Keladi ni dikenali dengan hasil tenun dia? Okey, sebabnya ni yang ni tenun warisan. So, kita peringkat muda ni adalah pelapis dia. So, kalau tak ada kita, so pelapis akan datang memang tak ada lah. Maknanya Warisan memang kita akan tak jadi berkembang. bukan pupus lah. Maknanya Akan memang pupus. turun-temurun tu minat tu Turun-temurun. tetap dikekalkan kan. Okey, ni bagi pula saya ni, Cik Zali nak cuba buat. Macam mana ni? Okey. Tekan Tekan kaki. basic Kaki dia pertama, macam pedal kat bawah kena ni. pijak kaki kanan. Okey, pijak kaki kanan. Ni namanya apa ni? Ni semua ni? Ada nama? Yang ni dinamakan torak. Torak tu membawa... Torak ni? Yang ni ni? Yang dalam tu Ah. membawa pakai Okey. masuk dalam kain ni lah. So, So, kita yang tolak. sebelah belakang. So, kita tarik Okey. Lepas tu Okey, kita ketuk. tarik ni, ketuk. dan ketuk bagi kemas lah. Nampak dia tak adalah senang sangat kan. Sebenarnya dia ada juga proses-proses dia yang memang kena berlatih lah. Pengalaman tu yang penting tu kan. pengalaman Bukan tu setakat yang tahu penting proses lah. dia je. Tapi dia punya kehalusan pun kena kita ambil kira juga kan. Ini cuma ni kira proses yang penghujung dia yang boleh dikatakan yang mudah lah. Yang proses rumit dia tu, macam mana dia nak warna benang putih ni, lepas tu macam mana nak buat corak bunga dia apa semua, barulah siap. Itu pasal lah harga dia pun berpatutan dengan nilai dan juga usaha dan juga ketelitian yang diberi dalam kain ni. Kita tahu betapa susahnya nak buat benda ni, kita tengok hasil dia kat galeri pula. Jika dahulu kain tenun pahang diraja yang biasanya digunakan untuk kain sarung, samping dan selendang, kini ia diterapkan dalam rekaan fashion moden selari dengan trend dan cita rasa terkini. Destinasi saya seterusnya, kita kembali ke Bandar Kuantan. Saya nak jumpa kawan saya ni kat satu art bistro. Menurut beliau, kafe seni ni memang lain dari kafe-kafe yang ada kat sini. There's so many bodies on the floor, so baby we should go and have some more. Ni dah dia perasaan paling best sekali. Bila dah penat-penat kerja, balik rumah relax kan. Bang, bang, nak order apa bang? Hei, mimpi apa ni? Order ya tak ya lah. Ni bukannya rumah. Ni sebenarnya salah satu kafe ataupun art bistro yang memang cantik. Macam ni saya datang sini sebab ada member kat dalam, dia recommend datang sini. Oh, best lah. Menu dia pun menarik ni. Jom, kita jumpa dia. Cantik Art Bistro terletak di nombor 46 Jalan Besar, Kuantan. Merupakan sebuah art cafe di sebuah bangunan yang wujud sebelum Perang Dunia Kedua lagi. Ia juga dijadikan sebagai galeri seni yang mengumpul memorabilia koleksi seni dan kraft dari serata dunia, diiringi koleksi muzik yang pelbagai. Inilah dia kawan saya Acai. Dan sebenarnya dia ni lah yang ajak saya datang dan menjemput saya. Katanya kena rasa, kena explore, kena experience sendiri suasana dekat kafe ni. Masuk-masuk pun memang rasa lah kan kafe ni memang seni dia, klasik dia. Memang kena dengan jiwa member saya dengan. Memang dia pun seorang painter, seorang artis dan dia regular customer kat sini. Dia cerita sikit nama dia tu, macam mana nak sebut dia tu. Okey, nama kafe ni adalah Cantik. Jadi spelling Cantik ni bukannya C-A-N-T-I-K, tapi T-J-A-N-T-E-K. Oh, memang klasik betul dia punya spelling kan? Yes, ini spelling lama. That means Cantik Art Bistro. Nama tempat ni. Ada painting, painting kat banyak sini, kebanyakan painting kat sini semua local artist punya painting lah. Ya. Bagus lah, dia support kita punya local talent kan? Betul. Tapi bangunan ni sendiri pula memang bangunan lama ke macam mana? Bangunan, ya, sini bangunan lama. semua direct ni bangunan lama. Mula-mula dibuka, dia tak ada perubahan apa-apa. Rumah ni.
Jadi bangunan ni dia lebih kepada dia cuma dekor, lighting, setting, Memang dia ambil space composition. dia. Ah. Nampak macam ni memang nampak. Dia tak, walaupun dia dah nampak macam lama ke apa, dia tak nampak usang. Dia nampak macam nilai, dia nampak vintage. Dia tak nampak second hand. Second hand tak ada nilai. Vintage tu nilai masih tinggi kan. So dia nampak macam tu, dia ada feel macam tu. So ni memang menu favourite ke apa? Ini menu dia macam top menu lah dekat Oh, sini. okey, Yang ni okey, lamb okey. chop, yang ni pula apa ni spaghetti tuna. Oh, tuna Yang Mesti air ada- ni pula fruit punch. Cantik fruit punch. yes. Yang ni adalah cantik kalamansi. Yang best ni, suasana cantik. Kita rasa selesa. Makanan pun sedap. Tapi lah, zaman sekarang ni orang suka datang makan sambil menikmati suasana dia. Jadi kalau ada di kalangan tu penggemar seni ataupun peminat artis-artis seni, artis tempatan, ni memang salah satu tempat yang kita kena datang lah. Saya makan kat sini. Dia dah sampai kat kawasan Kuantan ni. Ingat ni, cantik dengan spelling yang klasik. TJANTEK TEK. Cantik art bistro. Memang cantik ke bistro ni. Rumah kedai ini menjadi tarikan penduduk Kuantan bukan sahaja kerana suasana bistro dan muziknya. Malah juga menu masakan yang disediakan, terutamanya western cuisine mereka. Memang sedap. Berkunjung ke Bandar Kuantan sememangnya penuh dengan kejutan dan saya mempelajari banyak sejarah dan cerita menarik di sini. Banyak tempat menarik kat Malaysia ni. Kita je kena keluar dan tengok sendiri. Contohnya negeri Pahang ni. Dulu saya datang 5-6 tahun lepas dan sekarang ni memang banyak dah berubah. Tapi walaupun dia menuju ke arah kemodenan, dia tetap bawa sejarah dia, warisan dia dan budaya dia. Itu yang penting. Saya Syirah Zali, sehingga kita berjumpa lagi dalam rancangan The Street Tanah Airku yang lain. Ingat, jangan jadi pelancong, jadilah pengembara. Assalamualaikum. Now I was heading to the bus stop, Maddie. You were reading in your room, hold up all day. You picked me up in a brand new audience set. She bought it for herself on Mother's Day. We all belong to some familiar tune. I'm not wearing the song. You said it's from volume 2. But then you give me one, another you just finished. You're my library, always open for business, but you never show it. You're just sitting with it, but I know the score, and you're killing